Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atligh bi lisani wa shrah bi sadri wa sta'mil bihi jasadi bi hawli wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita sambung risalah Al-Mahid lil Mubtadi'in muka surat 55. Perbicaraan untuk kali ini adalah perbicaraan teori sahaja. Tak ada praktikal hari ni. Kerana dia penceritaan. Hanya penceritaan sahaja pada malam ni, pada hari ni. Baik. Muka surat 55. Istiqra' dan kajian Imam Syafi'i. Istiqra' dan kajian Imam Asy-Syafi'i. Penentuan had umur, had sekurang-kurang, had sebanyak-banyak daripada suci, haid atau nifas, adalah berdasarkan pemerhatian dan istiqra', yakni kajian para ulama. Khususnya jika dalam mazhab Syafi'i, maka ianya kajian Imam Asy-Syafi'i dan para ashabnya. Ini kerana tiada nas yang qat'i tentang perkara ini. Penentuan had umur yang kita dah bincang sebelum ni 9 tahun sekurang-kurang. Had sebanyak-banyak daripada suci, had sekurang-kurang haid, had sebanyak-banyak haid. Semuanya bergantung ataupun berdasarkan pemerhatian dan kajian Imam Asy-Syafi'i. Dan mereka anak-anak murid Imam Syafi'i. Sebab apa perlu buat kajian? Kenapa perlu buat kajian? Kerana dalam Quran, dalam hadis, tidak ada nas secara jelas. Tak ada. Secara jelas tu tak ada. Maka perlulah ada kajian. Jika umpama berlaku kajian dan analisis semasa serta terdapat perbezaan seperti yang telah tersebut itu, yang telah tersebut oleh para ulama sebelum ni, maka tidak diikuti kajian mereka itu kerana istiqra' yang telah dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i dan para ashabnya dari segi penentuan hukum dan ijtihad mereka terlebih sempurna, tiada bandingannya. Jadi, oleh kerana ianya kajian, maka pasti akan ada perbezaan pendapat. Kalau ianya qat'i, contohnya sembahyang fardu 5 waktu, maka tak perlu kajian dah. Nak kajian apa lagi? Solat fardu, sebab jelas dalam hadis. Jelas dalam hadis. Nak solat perlu ambil wuduk.
Tak perlu kajian macam mana nak ambil wuduk, muka, tangan, kepala, kaki, kerana jelas dalam Quran. Berbeza dengan dalam bab haid, nifas, istihadah. Tak ada nas, tak ada ayat Quran dan hadis yang jelas berapa hari, umur berapa, sekurang-kurang haid berapa, sebanyak-banyak berapa, sekurang-kurang suci di antara dua haid berapa, sekurang-kurang nifas berapa, sebanyak-banyak nifas berapa. Tak ada secara qata'i, secara jelas. Maka kerana itu para ulama buat kajian. Dan apabila kajian tu tak sama dengan kajian kita. Kajian tu tak sama dengan kajian kita waktu sekarang ni. Mungkin kita kata sekarang ni kita mempunyai alatan yang lebih canggih. Sekalipun kita punya kajian lebih menyeluruh sebab pakai internet, contoh. Walaupun begitu, tetap juga tak diambil kajian kita tu, kerana kajian kita sangat kurang, sangat bermasalah kajian kita. Berbeza dengan kajian orang yang terdahulu. Maka apabila berlaku perbezaan, tidak diambil kajian kita. Kita kaji. Imam Syafi'i dan ashabnya mengkaji sebanyak-banyak haid 15 hari. Kita buat kajian sekarang kerana Imam Syafi'i dia kaji perempuan-perempuan mungkin dalam 1,000-2,000 orang je. Itu pun rasa dah banyak lah. Mungkin Imam Syafi'i dan pengikutnya kaji beberapa bangsa sahaja. Sedangkan kajian kita sekarang lebih menyeluruh. Kajian kita berpelbagai bangsa. Kajian kita bukan 1,000-2,000, mungkin juta orang sebab ada media sosial, ada internet sebagainya. Jadi kajian kita lebih tepat daripada kajian Imam Syafi'i. Tidak. Tak ambil. Tu maksud dia. Tidak diikuti kajian mereka. Mereka iaitu kita sekarang ni. Tetap kita ikuti kajian istiqra' imam-imam terdahulu kerana bila dia kaji, dia menentukan hukum dan ijtihad, mereka terlebih sempurna dari segi ijtihad berbanding kita. Walaupun kita kata kita lebih moden. Inilah adab dan sikap serta kepercayaan kita pada ulama' terdahulu. Lebih-lebih lagi mereka yang berada pada zaman salafus soleh. Kajian ni dibuat pada zaman salafus soleh. Zaman yang Nabi kata zaman kurun yang terbaik, antara kurun yang terbaik, kurun Nabi. Kemudian selepas daripada itu, iaitu para sahabat. Kemudian yang terbaik juga adalah selepas pada itu dipanggil zaman salafus soleh. Maka ulama meletakkan 300 tahun pertama setelah hijrah, 300 tahun hijrah yang pertama adalah zaman yang terbaik dari sudut keagamaan. Zaman kita ni hancur lebur dah. Kadang-kadang nak buat kajian, nak belajar tentang satu perkara pun terbabit dengan riba. Buat pinjaman, pinjaman pula riba. Kat situ pun dah gagal. Dan bila kita nak buat satu-satu kajian, bercampur yang halal dan yang haram. Berbeza dengan mereka yang terdahulu. Lebih-lebih lagi zaman salafus salih. Maka mereka lebih murni dari sudut keimanan mereka, dari sudut ketakwaan mereka, dari sudut mengelakkan daripada perkara yang haram dan perkara yang syubhah, dari sudut ibadah mereka, semua lebih berbanding dengan kita sekarang. Kita tahajud pun tak buat, mereka tahajud. Maka hukum dan ijtihad yang mereka keluarkan lebih bernilai, lebih tepat daripada kita, walaupun kita sangka kita zaman moden. Apabila bertembung ijtihad semasa, masa sekarang moden, dengan ijtihad Imam Asy-Syafi'i dan para ashabnya,
dalam perkara syarak, bukan dalam masalah haid nifas saja, dalam perkara apa sekalipun, hendaklah didahulukan mereka kerana keilmuan, ketakwaan, kewarakan mereka terlebih sempurna daripada kita. Jadi jangan kita rasa kita ni hebat sangatlah zaman kita ni. Ya, hebat. Tapi nak bandingkan dengan mereka dari sudut keilmuan, ketakwaan dan kewarakan mereka lebih sempurna. Maka hukum hakam yang keluar daripada mereka lebih tepat daripada kita. Kerana itulah ulama mengatakan wajib untuk kita bermazhab. Hendaklah kita bermazhab. Mazhab-mazhab ni adalah jalanan hukum hakam yang dikeluarkan oleh zaman salafus salih. Yang masyhur 4 lah. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Itu zaman salafus salih lah tu. Kenapa wajib bermazhab? Kerana mazhab ataupun jalanan yang mereka bawa lebih sempurna. Kita boleh kaji Quran sendiri, kita kaji hadis sendiri. Kemudian kita letak hukum kita sendiri berdasarkan kajian Quran kita dan berdasarkan hadis. Berapa banyak ayat Quran yang kita hafal? Berapa faham kita tentang Quran? Berapa ilmu alat yang kita ada? Berapa ribu atau ratus ribu hadis yang kita hafal? Jadi kita sangat lemah. Tiba-tiba kita ni tak sedar diri lah katanya, baca Quran, baca hadis, gabung, buatlah hukum. Sedangkan adab serta sikap dan kepercayaan kita kepada ulama terdahulu, lebih-lebih lagi ulama zaman salafus salih, bila bertembung ijtihad kita dengan mereka, dahulukan mereka, bukan kita. Sebab kita ni memang penuh, suasana kita sekarang ni penuh dengan debu-debu riba, penuh dengan dosa-dosa, penuh dengan maksiat-maksiat, penuh dengan lara. Sedangkan pada zaman mereka tak ada perkara tu. Maka dari sudut kewarakan, keilmuan, tak payah duduk berangan lah kata kita lebih pada mereka. Jangan duduk berangan. Menyalahi mereka dengan mengambil kajian sendiri lebih jauh daripada kebenaran. Dengan kita duk kaji sendiri, kemudian kita buat hukum kita sendiri berbanding dengan hukum hakam, keputusan yang telah dikeluarkan oleh mereka yang sebelum ni. Nak banding, kita lebih jauh daripada kebenaran, jauh daripada kebenaran. Mereka lebih dekat daripada kebenaran. Setiap insan wajib mencari kebenaran. Malah sekurang-kurang sekurang-kurangnya setiap hari 17 kali berdoa. 17 kali kita berdoa, sedar ataupun tak sedar, supaya kita ditunjukkan jalan yang lurus ketika membaca ayat 6 surah Fatihah. Ayat 6 surah Fatihah tu kita selalu baca, kita je tak perasan. Kita minta Allah tunjukkan kita jalan yang benar, yang mana dalam surah Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, dalam solat kita baca sekurang-kurangnya 17 kali, bermaksud tunjukilah kami jalan yang lurus. Maka kita nak cari ni jalan lurus ni. Kita minta pada Allah untuk jalan yang lurus. Soalannya, jalan yang lurus tu jalan mana? Jalan yang lurus pula boleh didapati pada ayat seterusnya. Siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan yang lurus adalah jalan orang-orang yang yang Allah anugerahkan nikmat pada mereka, yang Allah telah anugerahkan nikmat pada mereka.
Soalan dia, siapa yang Allah telah anugerahkan nikmat pada mereka, yang telah terima nikmat? Orang-orang yang telah menerima nikmat dari Allah terjawab dalam surah An-Nisa ayat 69. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahkan nikmat oleh Allah. Siapa? Iaitu para nabi-nabi. Itu yang kita nak ikut. Soalannya, para nabi-nabi dah tak ada. Siddiqin, syuhada, dan orang-orang soleh. Dan orang-orang soleh. Memahami keadaan ini, yang dimaksudkan dengan jalan yang lurus, dengan menoleh kepada manusia di kalangan para hamba-Nya yang terpilih, dengan mengikuti Al-Quran dan Hadis dengan cara yang sebenar, maka mengikuti para ulama yang soleh yang beramal dengan ilmunya, menurut fatwa mereka yang sahih, mengikuti ijtihad mereka yang teramai, jumhur, adalah terkandung dalam intisari surah Fatihah. Jadi yang kita minta jalan yang lurus tu ikut siapa? Ikut orang yang terdahulu daripada kita. Ikut ulama yang terdahulu daripada kita. Lebih-lebih lagi, berkata Imam Nawawi, bahawa ilmu haid nifas istiadah ini adalah ilmu yang ghawamid, yakni yang sangat rumit dan misteri. Jadi oleh kerana ilmu ni satu ilmu yang rumit dan misteri, maka nak tak nak mengikuti para ulama terdahulu yang keilmuan mereka tidak dapat dinafikan, keimanan mereka tidak dapat dinafikan lagi, dan kita ikut intisari daripada surah Fatihah, iaitu tunjukkan aku jalan yang lurus, yang mana jalan yang lurus tu dapat dekat jalan orang-orang yang Allah telah bagi nikmat. Jalan-jalan orang yang Allah telah bagi nikmat itu adalah para nabi, siddiqin, syuhada, dan orang soleh. Dan pastinya ulama terdahulu yang mengeluarkan fatwa ni mesti adalah orang-orang yang soleh. Pasti. Pasti. Dan perkara ini pula perkara yang ghawamid, perkara yang susah dan misteri, maka ijtihad mereka lebih layak untuk dipakai berbanding ijtihad kita. Begitu juga Imam Al-Ghazali ketika mengarang kitabnya, apabila masuk bab penyelesaian masalah-masalah istiadah yang sangat sukar, sehingga terlintas di benaknya masalah tadi di dalam solat, teringat, dalam sembahyang pun Imam Ghazali pun boleh teringat, padahal imam besar tu teringat tentang masalah-masalah haid, nifas dan istiadah. Kerana apa terlintas? Sebab susah nak selesai, sangat sukar untuk menyelesaikannya. Nak begitu susahnya, maka cara terbaik adalah kita ikuti sahaja fatwa-fatwa mereka. Kita ikuti saja fatwa-fatwa mereka yang terdahulu, yang mana fatwa mereka itu tidak dinafikan, tak boleh dinafikan dari sudut keilmuannya. Sedikit kisah, kita baca kisah. Pernah dikisahkan ketika menjadi imam kepada adiknya Syekh Ahmad. Adik apa ni? Adik Imam Ghazali, nama Syekh Ahmad. Allah telah mengangkat hijab yang kita panggil kasyaf kepada Syekh Ahmad, yang ternampak kepala Imam Al-Ghazali penuh dengan darah. Penuh dengan darah. Darah kan najis. Maka lalu mufaraqah dalam solatnya Syekh Ahmad pun mufaraqah. Imam Al-Ghazali tertanya-tanya, mengapa Syekh Ahmad mufaraqah sedangkan Imam Ghazali seorang imam yang lagi faqih, malah telah dianggap mufti oleh masyarakat pada waktu itu.
Apa ni? Kata, adik sendiri mufarakah. Apa salah aku? Apa salah aku ni? Dan akhirnya diketahui bahawa terdapat banyaknya darah kelihatan di mata Syekh Ahmad. Maknanya, Syekh Ahmad ni nampak darah. Kerana Imam Ghazali ketika jadi imam tu, dia fikir pasal darah, nak settle masalah. 3 hitam, 3 hitam, 14 merah, 2 kuning, 10 hitam. Macam nak selesai. Sehingga kan terbawa-bawa dalam sembahyang. Padahal tak nampak. Tapi Syekh Ahmad ni hebatlah orangnya. Dia nampak kasyaf, dia nampak darah. Maka dia mufarakah. Imam Al-Ghazali berasa takjub dan bertanya siapa guru Syekh Ahmad. Sebab Syekh Ahmad ni belajar. Siapa guru Syekh Ahmad tu? Maka jawab Syekh Ahmad, seorang tua di hujung kampung. Adalah seorang aku belajar dengan seorang tua di hujung kampung. Belajar apa? Belajar tasawuf. Belajar tasawuf. Kemudian di hujung kampung, Imam Al-Ghazali pergi mencarinya. Pergi carinya. Lalu berjumpa dengan orang tua, seorang tukang kasut yang pernah mengilatkan kasutnya. Rupa-rupanya tok guru adik dia ni pernah kilatkan kasut Imam Ghazali ketika Imam Ghazali pergi ke bandar. Oh, maknanya dia macam khidmat lah. Oh, ni orang alim ni. Maka tok guru adik Imam Ghazali ni pergi kilatkan kasut. Rupa-rupanya dia seorang ahli tasawuf yang hebat. Nak merendahkan diri dia tu lah. Bermula dari situlah Imam Al-Ghazali mendalami ilmu tasawuf. Sebelum tu Imam Al-Ghazali terkenal dengan ulama fiqh. Bermula pada saat tu dia belajar ilmu tasawuf pula dengan guru tadi, dan akhirnya dia terkenal hingga kini seorang ulama tasawuf yang muktabar hingga digelar Hujjatul Islam. Akhir sekali kita kenal Imam Ghazali dengan ulama tasawuf. Sedangkan Imam Ghazali bermula dengan ulama fiqh. Dia mula fiqh. Kemudian sedikit pesanan. Aqidah dan tauhid berdasarkan pegangan Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Fiqh dan syariah berdasarkan mazhab Syafi'i, di samping meraihkan mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Tasawuf berdasarkan manhaj ulama sufi berwibawa seperti Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Semoga Allah merahmati mereka semua. Habis. Sikit cerita lah, ringan aja pada kali ni. Mari kita tengok sedikit. Apabila, ni seterusnya, kitaran haid dan suci. Tadi kisah telah habis, kita masuk balik bab haid. Masuk balik bab haid. Apabila membicarakan tentang kitaran haid, ianya tertakluk kepada masa haid dan masa suci. Apa maksud kitaran haid? Kitaran haid itu adalah masa haid dan masa suci. Kitaran haid bukan haid saja. Kitaran haid adalah gabungan haid dan suci. Gabungan antara jumlah haid dan jumlah suci ini dikenali dengan istilah kitaran haid ataupun daur, ataupun kitaran haid yang sempurna. Jika seorang perempuan mengalami haid selama 7 hari, kemudian haid seterusnya setelah berlalu 28 hari suci, maknanya 7 hari haid, 28 hari suci, maka kitaran haidnya adalah 35 hari lah, 28 campur 7. Jadi bila sebut kitaran haid, berapa kitaran haid kau? Kitaran haid aku 35 hari. Apa maksudnya? Dia bukan berapa haid kitaran haid kau? Kitaran haid aku 7 hari. Bukan. Salah tu. Bila sebut kitaran haid, dia adalah campur di antara haid dan suci. Di antara haid dan suci ni yang jadi quru' tu, salah satu quru' 3 kali suci tu,
Bila sebut 3 kali suci adalah gabungan di antara haid dan suci dalam masalah talak, dalam masalah iddah. Jadi bila sebut kitaran haid, dia adalah gabungan daripada haid dan suci. Berapa hari haid campur berapa hari suci, itu dipanggil kitaran. Circle. Okay, circle dia panggil. Kitaran haid setiap orang adalah berbeza bergantung kepada berapa lama tempoh masa haid dan sucinya. Jadi tak bolehlah kita kata kitaran orang semua sama. Ramai orang perempuan dia faham gitu. Alah sama je kitaran 30 hari semua orang. Kan datang bulan. Bila datang bulan, sekali-sekali datang, sebulan sekali. Datanglah 7 hari, lepas tu 23 hari suci. Semua sama macam tu. Tak. Setiap orang mempunyai kitaran haid yang berbeza. Kerana tu dia susah. Kalau semua kitaran haid yang sama hari, senanglah. Sebab kitaran yang berbeza tu susah tu. Orang lain 40, orang lain 22, perempuan lain 27, mak dia 31 kitaran. Kitaran tu maksudnya haid campur dengan suci lah. Maknya 31, anaknya 25 contoh. Neneknya 43. Kitaran tu. Jadi oleh kerana kitaran yang berbeza, kitaran haid bergantung kepada berapa lama tempoh masa haid dan suci, maka setiap orang mempunyai cara penyelesaian yang berbeza lah. Jadi bila cara penyelesaian yang berbeza, tak bolehlah belajar satu kaedah, lepas tu guna kaedah tu kat semua orang. Mana boleh? Ada orang kaedah dia cara lain, kaedahnya tamyiz. Ada orang kaedahnya adat. Ada orang kaedahnya normal, macam biasa aja, tak pernah jadi masalah. Macam-macam kaedah. Jadi setiap orang penyelesaiannya bergantung kepada kitaran dia tadi tu. Ini bermakna hukum hakam berkaitan dengan penentuan hari-hari haid dan suci tiada kaitan dengan tarikh, hari, bulan atau tahun. Jadi ini juga antara salah faham yang banyak tersebar dalam masyarakat, yang mana ada yang faham haid ni diikut hari bulan. Biasa 6 hari bulan, 7 hari bulan, 8 hari bulan keluarlah. Jadi bila 6 hari bulan, dia kata sepatutnya keluar haidnya mesti 6 hari bulan. Tak gitu. Sebab haid dia tak ada kaitan dengan tarikh. Tak ada kaitan dengan tarikh. Berapa hari bulan, Zulkaidah, Zulhijjah, dia tak ada kaitan. Dan dia tak ada kaitan dengan hari. Hari Isnin, Selasa, Rabu, 1 hari bulan, 2 hari bulan, 3 hari bulan, tak ada. Hari bulan tak ada. Hari bulan tak ada. Tak ada kaitan dengan bulan Januari, Februari, Muharram, Safar, tak ada. Dan tak ada kaitan dengan tahun sekalipun. Haid ni yang berkaitnya adalah hari, bukan hari bulan, hari. Berapa hari, berapa ataupun jam, 24 jam, 20, 30 jam, 40 jam, 50 jam, 60 jam, 360 jam, 1440 jam. Dia berkaitan dengan, boleh kita kata jam secara detail, atau ni dia berkaitan dengan hari saja. Maksudnya berapa hari? 3 hari. 3 hari tu berapa hari bulan? Tak perlu hari bulan tu. Maklumat hari bulan tak diperlukan untuk menentukan haid atau istiadah. Hari bulan tu 25 bulan 7, 3 Syawal, tak perlu. Untuk menentukan haid atau istiadah, hari bulan tak perlu. Yang perlu tu berapa hari? Yang diperlukan tu berapa hari? Sehari ke, 2 hari ke, ataupun berapa jam? 5 jam ke? Itu diperlukan. Dia tak ada kaitan. Tapi itulah ada orang yang dia sibuk dengan hari bulan tadi. Cuma ya, betul, memang dia tak ada kaitan dari sudut penentuan haid atau istiadah. Memang tak ada kena-mengena dengan hari bulan. Cuma kalau nak tanda tu kena tulis hari bulan. Macam nak tanda kan 3 hari bulan 5.
keluar darah pukul berapa. Memanglah perlu hari bulan kat situ. Sebab itu dalam penentuan nak tahu bila. Tapi dalam penentuan haid atau istiadah tak perlu hari bulan. Jangan salah faham. Nanti kan nak tanda macam mana? Nak kata haid mula keluar, mestilah kena pakai hari bulan. 3 hari bulan 7 keluar. Tapi walaupun 3 bulan 7 keluar darah, tapi hari dan bulan itu sekadar nak tahu bila keluar saja. Penentuannya bergantung kepada berapa hari dan berapa jam. Okay. Jadi nak tak nak kena tahu jugalah hari bulan. Tapi bukannya hari bulan tu yang penting. Sebab tulis hari bulan kerana nak tahu jam, berapa jam dan berapa bilangan hari. Sebab tu nak tahu berapa hari bulan. Kalau tak tahu berapa hari bulan pun boleh settle jika dia ingat berapa hari. Ulang balik Jika dia ingat berapa hari keluar, maka boleh selesaikan yang mana haid, yang mana istiadah. Walaupun dia tak ingat hari bulan, yang penting dia ingat hari. Boleh selesailah haid yang mana, istiadah mana. Kalau dia tahu hari bulan, lagilah senang untuk selesaikan mana haid, mana istiadah, sebab dia ingat hari bulan. Jadi hari bulan tu perlu untuk tentukan haid dan yang mana haid, yang mana istiadah. Tapi kalau tak ada hari bulan sekalipun, tetap boleh tentukan yang mana haid, yang mana istiadah, dengan syarat diingat berapa hari dan berapa jam. Okey. Ianya boleh berlaku pada bila-bila masa, sama ada awal bulan, awal tahun, pertengahan bulan, pertengahan tahun, atau akhir bulan, ataupun dalam 24 jam tu boleh keluar awal pagi, boleh keluar tengah hari, boleh keluar malam-malam, boleh keluar bila-bila. Sama ada dari sudut hari itu dia boleh keluar sama ada pagi, tengah hari atau malam. Dari sudut bulan tu dia boleh keluar awal bulan, tengah bulan, bila-bila dia boleh keluar. Okey. Memang benar secara kebiasaannya perempuan akan didatangi haid secara berkala sekali dalam sebulan. Biasanya keluar memanglah sekali sebulan. Walau bagaimanapun masih berkemungkinan mengalami 2 kali dalam sebulan. Macam mana pun nak berlaku 2 kali sebulan boleh aja. Tak ada masalah, memang boleh terjadi pun. Okey. Kerana hukum haid tidak berkaitan dengan hari atau bulan. Nak sebut balik. Boleh je jadi. Atas dasar kebiasaan inilah diistilahkan datang bulan. Cuma biasanya datang sebulan sekali. Tapi kalau nak jadi sebulan 2 kali pun boleh. Haid ni sebab apa? Sebab haid dia tak ada kena-mengena dengan hari atau bulan. Macam mana nak datang sebulan 2 kali? Jika 2 darah yang diselangi dengan 15 hari suci, maka dua-dua adalah haid kitaran pertama dan kitaran kedua, walaupun dalam bulan yang sama. Okay. Maklumat kitaran haid dan suci sangat diperlukan. Maklumat tu hari bulan lah. Maklumat kitaran haid dan suci sangat diperlukan. Lebih-lebih lagi bagi menentukan jumlah hari yang dihukum haid dan istihadah. Apabila seorang perempuan itu mengalami pendarahan yang berpanjangan, kalaulah datang normal, berapa hari bulan berapa, tak penting, tak diperlukan. Sebab dia datang normal, maka tak diperlukan. Berapa hari keluar, berapa hari bulan, tak perlu. Sebab dia datang normal. Setiap kali datang 5 hari, lepas tu berhenti. Bulan depan pula 5 hari, lepas tu bulan depan pula 5 hari, bulan depan pula 5 hari. Begitulah. Jika begitu keadaannya, maka tidak diperlukan tarikh kiraan berapa hari, semua tak perlu. Tapi kalau darah keluar berpanjangan berterusan, masa tu sangat diperlukan tarikh, pukul berapa, berapa jam keluar atau berapa hari keluar, malah sifat-sifatnya, maksudnya warna apa, dari sudut kelikatannya macam mana, baunya macam mana, sangat diperlukan. Bila diperlukan ni? Bila darah datang berpanjangan, dengan maksud lebih 15 hari. Bila darah datang lebih 15 hari berpanjangan, masa tu barulah diperlukan berapa hari bulan, ciri-ciri dan sebagainya.
Jadi nak tak nak, oleh kerana kita tak tahu bila akan jadi berpanjangan, tak tahu bila dia on off ada tak ada, tak tahu. Memang selama ni normal, ya, tapi tak mustahil akan datang akan jadi masalah. Maka dengan sebab itu, catat, mesti kena catat. Sebab tak tahu bila akan jadi, dan berkemungkinan bila-bila boleh jadi darah datang berpanjangan. Lebih-lebih lagi orang yang ada penyakit, lebih-lebih lagi orang yang makan pil perancang ke atau pakai alat-alat kehamilan ni, mencegah kehamilan. Lebih-lebih lagi dia kena catat, sebab dia seumpama apabila sungai yang deras dihalang, diletak batu-batu untuk menghalang air tadi, maka air tak boleh halang, dia akan keluar ke tepi, dia akan melimpah ke tepi. Melimpah habis sebab letak batu, letak dinding dekat tengah-tengah air tadi tu, air sungai tadi tu. Begitulah perjalanan haid. Apabila jalannya elok-elok, tiba-tiba datang penyakit, sebagai halangan lah, umpama batu, maka akan melimpah darah tu. Bila melimpah darah haid, maka waktu tu dia mungkin lebih daripada kebiasaan. Maka waktu tu sangat diperlukan berapa hari bulan, berapa hari, bila keluar, bila berhenti, warna apa, bulan lepas berapa, semua diperlukan pada waktu itu. Ataupun elok-elok je selama ni okey, tiba-tiba makan pil perancang, makan ubat penahan haid contoh, makan ubat bagi keluar haid contoh, makanlah ubat-ubat, ataupun mungkin kesan daripada ubat-ubatan, makan ubat cair darah, makan ubat kecil mani, makan ubat darah tinggi dan sebagainya. Dengan ubatan-ubatan tadi memberi kesan seumpama batu-batu yang diletakkan dekat sungai, maka air itu akan melimpah. Begitulah perjalanan haid akan terganggu dengan ubat-ubatan mungkin, dengan gaya hidup mungkin, dengan penyakit mungkin. Jika dia macam tu punya gaya, keadaan dia, maka lebih-lebih lagi sangat diperlukan untuk dia tulis satu-satu. Pukul berapa keluar, pukul berapa berhenti. Walaupun ketika itu masih lagi normal, tapi mungkin akan datang, akan terjadi. Dan kebiasaannya, orang yang berpenyakit ni, orang yang gaya hidup dia tak berapa cantik, orang yang makan ubat, biasanya tak lama jadi. Maka catatan tu perlu. Catatan tu sangat diperlukan. Baik, satu lagi, mustahadah haid dan kaedah penyelesaiannya. Mustahadah haid dan kaedah penyelesaiannya. Perempuan yang mengalami pendarahan melebihi sebanyak-banyak haid, iaitu 15 hari 15 malam atau 360 jam, disebut mustahadah. 360 jam ni maknanya 15 kali 24. 15 hari kali 24 jam, maka jadi 360 jam. Jadi perempuan yang mengalami pendarahan lebih daripada 15 hari 15 malam berterusan, lebih daripada 360 jam, darah yang keluar masuk ke jam yang ke-361, mudah kata gitu lah, lebih lah tu. Okay? Orang ni dipanggil mustahadah, perempuan yang telah bercampur darah istihadah dan darah haidnya. Begitu juga perempuan yang luput syarat penyempurnaan baki suci kerana darah pertama berputus-putus juga, digelar mustahadah seperti mana yang dijelaskan sebelum ni. Kan sebelum ni kata, jika nak menyempurnakan baki suci, yang mana darah tu keluar dulu 7 hari contoh, tak ada 10 hari, suci 10 hari, dah 17 hari kan, kemudian keluar balik 7 hari, keluar balik 7 hari, 7 hari ada darah, 10 hari tak ada darah, keluar balik 7 hari. Adakah 7 hari yang pertama, kitaran yang pertama haid, 7 hari yang kedua, kitaran yang kedua haid? Tidak. Kerana di antara dua haid tak cukup syarat, iaitu tak cukup 15 hari 15 malam, tak cukup sekurang-kurang suci di antara dua haid. Maka nak buat macam mana? Bila dilihat 7 hari haid, 10 hari suci, dah lebih 15 hari, dah keluar daripada sempadan 15, maka kaedahnya adalah menyempurna baki suci. Kemudian bila menyempurna baki suci, maksudnya 7 hari yang datang balik tu, hari pertama daripada 7 hari adalah istihadah lah, sebab sekurang-kurang suci 15 hari, sehingga 5 hari, hari pertama daripada hari ke-7 darah yang kedua tadi tu.
Maka 5 hari yang pertama daripada darah yang datang balik itu adalah istihadah ataupun dihukum suci. Kerana apa jadi gitu? Kerana nak cukup sekurang-kurang suci. Kerana nak cukupkan sekurang-kurang suci. Jadi baki 2 hari ujung tu adalah haid kitaran kedua. Kenapa nak cukupkan sekurang-kurang suci ni? Macam kita dah bincang sebelum ni, dalam muka surat yang sebelum. Sebab tak cukup suci. Dan sempadan 15 hari telah lebih sempadan 15 hari. Antara syaratnya adalah darah yang pertama tak boleh berputus-putus. Darah yang pertama, yang 7 hari pertama tak boleh on off, dia kena berterusan darah tu. Jika darah tu berputus-putus macam mana? Jika darah yang pertama tu berputus-putus, kemudian on off lah. Kejap ada kejap tak ada. Kemudian 10 hari suci, lepas 7 hari tu 10 hari suci, keluar balik darah, maka macam mana nak tentukan haid? Tak boleh dah tentukan haid ikut penyempurna baki suci yang macam kita bincang sebelum ni. Habis tu macam mana kaedah dia? Kaedah dia mustahadah. Ni kaedah termasuklah. Jadi perempuan yang keluar darah berterusan lebih 15 hari, katalah 16 hari, penyelesaiannya dengan cara perempuan mustahadah yang kita akan bincang sekejap lagi. Ataupun perempuan yang asalnya nak cukupkan baki suci sebab tak cukup suci, tiba-tiba darah yang pertama tu putus-putus. Kaedahnya sama juga, iaitu kaedah mustahadah menyempurnakan baki suci. Kaedah mustahadah bukannya menyempurnakan baki suci. Kaedah istihadah mustahadah macam mana? Nak cerita ni. Kebanyakan perempuan yang mengalami pendarahan melebihi 15 hari 15 malam menganggap haidnya 15 hari dan selebihnya adalah istihadah. Ramai orang anggap macam tu. Sebanyak-banyak haid 15 hari, sebanyak-banyak haid 15 hari. Habis kalau darah keluar sampai 16 hari, hari ke-16 tu istihadah lah, bukan haid lah, sebab sebanyak-banyak kan 15 hari. Habis haid mana? Haid yang 15 hari itulah. Hari ke-16 istihadah lah, sebab dah lebih. Ramai orang faham macam tu. Anggapan ini sangat tidak tepat, salah tu. Kerana kaedah sebenar adalah dengan melihat sifat-sifat darah, iaitu warna, bau atau kelikatan bagi menentukan hari-hari haid dan istihadah. Bukannya semudah sebanyak-banyak haid 15, haid keluar sampai 16, 15 hari pertama haid, hari ke-16 istihadah. Mudahnya tidak semudah itu. Habis tu macam mana? Cara pertama adalah tengok sifat darah. Bila pada hari yang ke-16, jam yang ke-361, apabila keluar darah lebih daripada 15 hari 15 malam, waktu itu perlu ditengok undur ke belakang. Dalam masa 15 hari itu, apakah warnanya, apakah baunya, dan macam mana dari sudut kelikatan. Dari sudut kelikatan tu macam mana? Maka kena tengok lah. Ya, kena tengok. Maka kena tengok. Kalau tak ada catatan, ini problem ni. Sebab tu kena ada catatan. Kena tulis. Kalau tak ada catatan, itu memang, bila tak ada catatan, memang akan menyebabkan tak erti nak buat macam mana. Sebab penentuan haid atau istihadah bergantung kepada warna apa, bergantung kepada bau macam mana, bergantung kepada kelikatan. Istilah yang sering digunakan adalah mumayyizah. Biasanya orang cakap, biasanya lah, orang cakap ini perempuan ni dia dapat membezakan, iaitu dapat membezakan, dapat tamyiz. Perempuan ni mumayyizah. Perempuan istihadah ini adalah mumayyizah. Dapat membezakan, dapat tamyiz apa? Sifat darah dengan memenuhi syarat-syarat tamyiz. Nanti akan bahas sebab tu. Ada syarat-syarat tamyiz. Jadi bila memenuhi syarat-syarat tamyiz yang akan dibincangkan nanti, maka yang darah yang dapat dibezakan tadi, darah yang kuat adalah haid, darah yang lemah adalah istihadah. Bukannya jika darah keluar lebih 15 hari, 15 hari pertama adalah haid, hari ke-16 adalah istihadah. Tidak. Bukan begitu. Habis tu macam mana? Dalam masa darah yang keluar tu, 16 hari duk keluar tu, tengok yang mana kuat, yang mana lemah, warna apa, tengok bau dan sebagainya. Lepas pada tu baru tentukan yang ini adalah haid kerana dia lebih kuat. Mungkin 8 hari, mungkin 8 hari, mungkin 3 hari, mungkin sehari.
mungkin 13 hari, mungkin juga 15 hari. Tengok pada sifat-sifat darah tu yang akan dibincangkan nanti. Okey. Sekiranya luput syarat tamyiz, maksudnya tak boleh tamyiz, tak boleh beza, tak boleh warna tu tak dengan sebab warna, kelikatan dan bau tadi tetap tak dapat menentukan yang mana haid, yang mana istiadah, kerana luput syarat tamyiz istilahnya. Tak boleh pakai tamyiz. Adalah syarat nanti, kita akan bincang nanti. Maka haidnya dihukum mengikut adat haidnya. Haid tu hukum ikut adat. Masih lagi bukan 15 hari pertama haid, hari ke-16 istiadah. Bukan, masih lagi bukan. Habis tu macam mana? Ikut adat, iaitu jumlah haid terakhir yang dialaminya. Last kali haid normal dia berapa hari? Maka itulah haidnya. Pada bulan itu yang datang istiadah lebih 15 hari tu. Baki darah selepas itu dihukum istiadah. Lepas pada tu dihukum istiadah. Jika pendarahan berterusan hingga melebihi kitaran haid sebelumnya, kejap. Stop, nanti belum lagi itu. Jadi haid, penentuan haid adalah bergantung kepada pertama sekali dari sudut warna, dari sudut kelikatan dulu. Lepas pada tu, kalau tak boleh dengan warna, dengan kelikatan bau, tak boleh beza juga, tak cukup syarat. Syaratnya apa? Syaratnya nanti. Ada bincang nanti. Bukan sekarang, akan datang minggu depan. Tak cukup syarat. Memang ada wanita, ada warna merah, ada, tapi tak cukup syarat. Maka bila tak cukup syarat, tengok adat. Adat dengan maksud haid kali terakhir. Last, berapa hari? Kalau kali terakhir di bulan lepas, iaitu 5 hari, maka haid pada bulan itu juga 5 hari. Yang datang darah lebih 15 hari tadi. Jadi kita dapat faham dekat sini, jika darah keluar lebih 15 hari, barulah nak tentukan haid tu berdasarkan warna dia, bau dia, ataupun berdasarkan pada adat haid kali terakhir dia. Selagi darah tak melebihi sempadan 15 hari 15 malam, semua adalah haid. Contohnya yang keluar 14 hari, ada warna hitam, 7 hari hitam, 7 hari merah, semua adalah haid. Walaupun biasanya perempuan ni keluar haid 7 hari, warna hitam, biasanya gitu. Bertahun-tahun dah begitu. Tiba-tiba entah macam mana pada bulan tu jadi pening sikit darah dia. Jadi pening sikit. Macam mana? Darah yang keluar 14 hari pula. Dah lah tu 7 hari pertama macam biasa keluar darah warna hitam. Lepas tu 7 hari lepas pada tu sampai hari ke-14, hari ke-8 sampai hari ke-14, keluar warna merah-merah cair pula. Ada orang salah faham, dia kata haidnya yang hitam yang macam biasa keluar. Salah. Habis tu macam mana? Selagi tidak melepasi sempadan 15 hari 15 malam, semua adalah haid. Warna apa? Tak dilihat, tak dipersoalkan. On off ke, kejap ada, kejap tak ada, kejap ada, kejap tak ada ke, hari ni ada, esok tak ada, lusa ada balik ke, tak dipersoalkan. Selagi dalam 15 hari yang keluar semua haid. Warna apa? Tak dipersoalkan. Dan tak tengok pula bulan lepas berapa. Bulan lepas 7 hari, bulan ni dah 14 hari dah ni, tak dilihat pada bulan lepas punya haid. Kerana selagi tak lebih 15, selagi tak lebih 15 hari, berapa hari yang keluar itu adalah haid. Tak dilihat sifat-sifat darah dan tak dilihat bulan lepas atau kebiasaan atau adatnya berapa. Okey. Jika pendarahan berterusan hingga melebihi kitaran haid sebelumnya, maka disesuaikan juga istihadah tadi dengan jumlah adat suci sebelumnya yang akan dijelaskan nanti. Nanti akan ceritalah bab ni. Panjang bab ni. Bila darah tu keluar sampai katalah 60 hari, 70 hari, 80 hari darah haid dia. Darah pendarahan yang berlaku. Tapi bukan haid sampai 70 hari, bukan. Maka ada cara untuk sesuaikan. Iaitu masa tu diperlukan adat haid ataupun kebiasaan haid dia dan adat suci dia masa tu diperlukan juga. Iaitu berapa hari dia suci sebelum tu. Akan datang bincang bab ni. Akan datang. Kemudian walau bagaimanapun
Jika ianya baru kali pertama haid, maka dihukumkan haidnya adalah sehari semalam atau 24 jam sahaja, iaitu sekurang-kurang haid kerana ketiadaan adat padanya. Maknanya, jika dia baru first time datang darah, pertama kali datang darah, terus darah tu lebih 15 hari. Kan dah sebut tadi, jika darah tu datang dalam 15 hari semua adalah haid. Tak tengok warna, tak tengok adat, tak tengok semua. Jika darah tu datang berterusan lebih 15 hari, maka yang nak tengok warna darah. Yang nak tengok, kalau tak boleh tengok warna darah, tengok bulan lepas dia berapa hari. Itulah penentuan dalam penentuan haid. Tapi kalau dia baru kali pertama, keluar darah, maksud baru balik lah. Baru balik keluar darah, baru kali pertama keluar darah. Kemudian jadi terus 16 hari, 17 hari, mungkin 20 hari terus berterusan. Dan darah tu tak dapat beza pula. Tak ada darah kuat, tak ada darah lemah, tak dapat beza. Berapa hari haidnya? Sebab dia baru pertama kali ni. Kan sepatutnya bila tak boleh tengok warna darah, tak boleh tentukan haid dengan warna-warna darah dan sifat-sifat darah, kan tengok adat, kan tengok kali terakhir dia berapa hari, maka itu adalah haidnya. Jadi kalau dia pertama kali macam mana? Maka haidnya adalah sehari semalam atau 24 jam saja, iaitu sekurang-kurang haid. Maka haidnya adalah 24 jam sehari semalam, bakinya semua istihadah. Kerana ketiadaan adat padanya, di mana ada adat. Jika darah datang berterusan kerana ianya tiada adat, haid dan suci, maka disesuaikan dengan sehari semalam haid dan 29 hari istihadah ataupun suci. Jika darah katalah keluar berterusan, dahlah hari pertama keluar darah, maknanya baru nak balik, keluar terus sekali, keluar 90 hari, terus keluar 90 hari berterusan, mana haid, mana istihadah. Dahlah baru keluar kali pertama, terus keluar 90 hari, maka haidnya adalah hari pertama saja haid. Kemudian hari kedua sampai hari ke-30, iaitu 29 hari adalah istihadah. Kemudian haid balik sehari, kemudian 29 hari istihadah, kemudian haid balik, kemudian 29 hari istihadah. Dia kira 1, 29. Kerana dia tak ada adat kali pertama. Saya tak memanjangkan perbahasan tentang kali pertama ni, kerana ianya sekali berlaku. Kalau jadi pun hanya sekali, dan jarang terjadi. Dekat kali pertama keluar terus jadi. Maka saya cuma tulis sekali lalu aja, kerana perkara tu sangat jarang berlaku. Dan kalau berlaku pun sekali je seumur hidup. Sebab sekali je yang datang kali pertama. Mana ada orang kali pertama sampai 2-3 kali. Itu bukan kali pertama dah. Maka oleh kerana hukum ni hukum terpencil, maka saya tulis sekali gitu je lah. Sekali, tak ada contoh-contoh. Okey, saya rasa cukup setakat tu. Wallahu alam. Cukup setakat itu pada kali ini. InsyaAllah kita akan sambung masuk balik kiraan-kiraan penulisan, kira campur tolak kali bahagi, masuk balik dah akan datang. Muka surat 51 kita berhenti kaedah 15 hari 15 malam, iaitu kaedah 360 jam. Dan kita akan masuk tambih sekali akan datang. Cukup setakat itu dulu untuk kali ini. Tangguh dulu. Kita sudah ingin tasbih kafarah dan surah Allah subhanakallah wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.